kerja yang banyak yang perlu Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. gembira, bukan syukur. Orang mutmainnah, dia terlalu syukur dapat nikmat. Tapi orang amarah terlalu gembira dapat nikmat. Dan putus asa bila ditimpa bala dan kesusahan. Itu tanda amarah. Lepas tu, jangan bila ditimpa ujian, kita rasa putus asa. Kita rasa dah tak ada hidup. Tu orang bunuh diri tu, itu tanda amarah. Itu tanda amarah. Rasulullah ni, dia bunuh diri tak jadi kafir, tapi dosa besar. Rasulullah ni bila orang bunuh diri, dia tak nak semayang kan. Pernah juga, satu kisah dalam satu perang, ada sahabat yang mati, Rasulullah tunjuk dia kata dia ni ahli neraka. Maka sahabat-sahabat lain berkatalah sama mereka, bagaimana dia ahli neraka? Sedangkan dia tadi berhabis-habisan melawan musuh, hingga dia tertak oleh musuh. Kenapa dia ahli neraka? Rupanya Rasulullah ni dapat maklumat daripada malaikat yang beritahu nama-nama sekian adalah ahli neraka. Rupanya ada sahabat yang bercerita, rupanya dia masa medan perang tak mati, dia cedera. Disebabkan dia tak tahan dengan kecederaan dia bunuh diri. Tak tahan dengan kecederaan dia bunuh diri. Sebab itulah Rasulullah diberi maklumat oleh malaikat, kata dia ahli neraka. Maka Rasulullah kata, benarlah aku ini seorang Rasul. Kenapa? Dia dapat informasi daripada malaikat. Lepas tu, bila ditimpa dengan bala dan kesusahan, orang yang amarah ini, dia akan mengambil sikap berputus asa. Patutnya dia kena usaha untuk mengatasi dan menyerahkan segala-galanya kelemahan diri kepada Allah. Itu yang paling baik. Serah diri kepada Allah. Usaha-usaha, sabar-sabar. Cakap dengan diri, ini kalau Allah. Aku tak boleh elak. Ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Sebab Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak zalim. Lepas tu, bila ditimpa bala dan usaha ni, pujuk diri sendiri. Selesaikan dengan cara yang Rasulullah ajar. Banyak istighfar, Allah akan beri jalan keluar. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Banyak mana? Banyaklah. Dia cakap banyak mana lah. Sebanyak mungkin. Set jam. Setiap setengah jam istighfar 50 kali. Setiap setengah jam 50 kali. Walaupun tengah masak istighfar. Astagfirullah. Dia rasakan aku ni banyak dosa, ya Allah. Aku nak minta ampun dengan kau. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Aku mohon ampun kau. Kau lah Tuhan yang Maha Agung. 10 minit. Mungkin dalam 1 jam ambil 2 minit. Nanti set lagi jam. Besok set lagi jam. Setengah jam dia bunyi. Setengah jam dia bunyi. Kenapa? Dia sebagai warning kepada kita, reminder kepada kita, istighfar. Kenapa? Aku sekarang ni ada masalah. Jadi nak minta Allah beri jalan keluar. Rasulullah kata, 2 je benda. Satu istighfar, satu lagi apa? Selawat. Selawat. Satu istighfar tu selawat. Dia akan memecahkan kebuntuan apa saja masalah yang melanda manusia dalam kehidupan. Banyakkan dua benda ni. Istighfar, rasakan minta ampun dengan Allah.
Selawat rasakan bahawa sayangnya kasih kita ni pada Rasulullah SAW. Supaya tidak datang putus asa. Putus asa ni itulah ciri-ciri yang dikatakan orang yang memiliki nafsu amarah. Okey. Seperti surah Ar-Rum dalam kitab kata ayat 36, dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka terlalu gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditipu satu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Allah cerita dalam surah Rum ayat 36, inilah orang-orang yang dikatakan memiliki nafsu amarah. Lepas tu kena pandai usaha lah untuk menangani ujian. Wah, bawah besar belum balik bawah. Pukul 5 bawah. Banyak goje bawah. Ya, campur banyak goje. Dia banyak goje, orang bawah-bawah. Bawah tak ada goje. Bos Saya punya star kena COVID, Ustaz. Aduh. Aduh. Tu. Jadi kena kuarantin lah kat rumah. Itulah. Saya punya star kena COVID, saya punya office semua kena kuarantin. Habis. Dulu COVID ni, 2 minggu. Saya nasib baik office sebelah. Sebab office ni dia orang semua kan. Operation saya out lah. Lepas tu tengok sini Ni saya tengok ni. Nampak saya tak? Nampak Ustaz? Okay. Ni. Dia punya tujuan menghapus dosa dan menaikkan darjat. Ini tujuan dia. Ni tujuan bala ke, ujian ke, musibah ke, panggil apa saja. Dia menghapus dosa dan menaikkan darjat. Ni tulis sini. Jangan lupa satu faktor. Ni. Dengan syarat ni. Boleh sabar dan redha. Dengan syarat sabar dan redha. Bila sabar dengan redha, maka jadilah ni. Dalam dia datang rumah aku. Dia pukul di rumah aku. Nanti jumpa saya lah. Okey, Assalamualaikum. Okey. Kalau tak sabar, tak redha, tidak. Pertama adalah tidak. Ini dikatakan melaporkan dosa ni. Yang kita kata, yang guru kata, pemadam dosa itu adalah sabar. Dia kata pemadam ini memadamkan buku dosa, yang pemadam itu adalah sabar. Ini maksud apa ni? Menaikkan darjat. Apa maksud dia? Kehidupan seseorang akan mudah melakukan taat. Itu nama dia mendapat dinaikkan darjatnya di sisi Allah. Dimuliakan darjat di sisi Allah. Apabila apa?
Dia kehidupan dia dah mudah kau taat. Ni bala dengan ujian ni. Ha. Ini satu panduan yang dulu guru saya bagi dia baca kitab Minhajul Abidin. Yang dulu kita mengaji dulu dia cerita lah. Apa kaedah dia ni, apa kaedah dia nak menghadapi bala ujian ni. Mula-mula kena buat apa? Kenal. Kita kata tindakan lah. Apa tindakan kita ni? Dia kena ni. Apa tindakan kita dia kena? Ni. Dan kita disebut berapa tindakan dia kena ambil lah. Satu. Ni baru dia kenal. Kenal pemberi ujian. Apa pemberi ujian ni? Allah. Allah. Ada orang ke? Nampak macam banyak kan? 150 orang. Ada tisu. Ada kan? Untuk Ada, hari Ustaz. ni, Tengah meeting. Ada Ustaz, ada. Okey. Ustaz, Belajar nak tengok nama siapa yang masuk kelas petang ni. tengah salin. Ada. Masuk Ustaz. Ada Ustaz, Salim Ustaz. Berin. Okey. Ada Ustaz, Orang Sarawak pun ada, Halimah Ghani. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Nasalin. Nama tak nampak orang Sarawak. Dia lazim, orang Kuantan pun ada, orang Melaka. Oh, tu nama. Mat Setia. Ustaz. Mat, belum balik Mat. Kerja lagi Mat. Ustaz, last orang KKR yang tak ada Ustaz. Oh, dia tu ada. Gembira Ustaz, orang Melaka ramai gembira Ustaz. Diana ada. Tu Diana orang KKR. Ada Ustaz, ada. Nama ada. Mana boleh tak ada Ustaz? Tengah Salam drive Ustaz. Ustaz. Mak setia. Ini orang. Mat je. Mat, Terima kasih Mat. Tanjung. kau kerja lagi ke pencen Mat? Saya insyaAllah tahu lagi Ustaz. Okey. Pelan-pelan. Kayu pelan-pelan tak apa. Saya ada Ustaz, saya ada. Aunty pun lama tak nampak. Ada Ustaz, kan tak boleh masuk. Kan tak boleh masuk merajuklah sikit. Oh, kenapa tak boleh masuk? Allah, internet kan ada. Pelan-pelan. Okey. Ni dia kata panduan daripada kitab-kitab dan guru-guru ni kenal pemberi ujian. Ini yang dikatakan ni siapa ni? Ni yang dikatakan Allah ni. Allah. Ni kata Allah. Jadi bila ujian ni maknanya Allah ni dia ada sikap, dia ada iradat. Allah ni dia memiliki dua benda dan berapa banyak lagi benda. Dia jadi kudrat. Kudrat ni dikatakan dia berkuasa. Dan dia juga ada iradat. Iradat ni maknanya dia berkendak. Dia nak buat uji apa kat kita? Dia berkuasa dan dia berkendak. Ni, kudrat iradat ni lah. Ini pemberi. Lepas tu, dia kalau ada yang beri, lepas tu kita kenal pula ni. Penerima. Apa penerima ni? Ada manusia senang.
manusia. Manusia ni dia kena redha. Paling kurang dia kena sabar atas dasar dia adalah hamba. Pada dasar dia adalah hamba, dia kena datangkan, dia suka ke tak suka, dia kena datangkan sabar. Dia suka ke tak suka, dia kena datangkan redha. Okey. Jadi, dia ada dua option je sini. Bila redha atau sabar, bila sabar atau peringkat lebih tinggi adalah redha, maka Allah hapus dosa. Ni. Kalau sebaliknya, sini, katakanlah dia tidak sabar atau tidak redha, apa masalah dia? Atau tidak redha, kerana artinya dia tidak beriman dengan qada qadar Allah. Ini. Dia dua keadaan lah. Yang menerima ujian ni kita. Menerima ujian ni kita. Satu kadang kita tak henti uji. Kejap begini, kejap masalah gini, kejap begitu, kejap begini. Kita tak henti uji. Jadi Allah ni dia berkuasa. Kita ni penerima ujian. Kita ni dia berbeza lah. Kita ni hamba. Ni hamba. Ni nama dia hamba. Jadi hamba ni tak ada apa-apa lah. Dia kena minta dengan Allah supaya sabar. Dia kena minta dengan Allah supaya Allah redha dengan dia, ampunkan dosa dia. Kadang-kadang kita doa ni, Ya Allah, kau ampunkan dosaku. Allah ampunkan dengan syarat dia bagi ujian. Ya Allah, kau murahkan rezekiku. Kali doa-doa nampak rezeki mahal, rezeki payah. Rupanya yang datang pada dia hanyalah rezeki halal. Apa kita nak, Allah bagi dengan benda yang lebih baik. Benda yang tak baik, dah tak ada pada kita lah. Yang nampaknya apa? Rezeki yang halal. Sebab tu, ini kuantiti nampak macam sedikit. Tapi keberkatan dia besar. Allah bagi tepat pada waktu dia. Dan dengan penuh kebaikan. Ini jadi bila ni hamba, ni Tuhan, ni Allah. Ni sifat hamba ni, sifat gambaan ni, dia penuh dengan sifat kekurangan. Tapi untuk dia mendapat ganjaran, daripada apa juga bala, apa jaga ujian yang Allah turunkan pada dia, untuk dapat ganjaran, dia tak ada pilihan lain, kecuali memiliki ni dua perkara. Ni dua perkara ni. Satu sabar, satu redha. Kenapa? Hamba ni kat sini. Tapi orang amarah, dia bukan macam ni. Orang marah, dia barah dan kadang-kadang dia putus asa. Putus asa yang paling teruk, dia ambil nyawa di orang tu diri lah. Okey. Nombor 4. Nak kenal manusia ni amarah tidak? Benda yang jelas terletak pada diri dia adalah bakhil. Ustaz, tolong ulang slide tadi Ustaz. Saya nak screenshot sekejap. Tadi tak screenshot. Okey, ni.
Ni. Okey. Saya dah besarkan ni. Ustaz, tidak sabar atau redha sama dengan tidak beriman ke beriman? Tak beriman. Sabar dengan redha tu beriman. Faham Ustaz, tulis itu sama dengan beriman. Ya. Oh, yang bawah ni. Yang itu, yang kedua Ustaz. Sebelah. Tidak sabar atau redha sama dengan Sekejap. sama dengan Yang tidak bawah ni. yang bawah. Patutnya tidak beriman kan? Patut ini tidak. Ini tidak. Ini patut perkataan tidak ni. Minta maaf. Okey. Patut ini tidak beriman. Tidak beriman. Dalam erti lain, tanpa disedar, dia beriman. Pada satu ketentuan. Tuan kena mereka tak kadar. Okey, bau ambil air tadi. Ni yang betul. Okey. Okey, apa ciri dia lagi yang memiliki nafsu amarah ni? Ini sifat bakhil. Ni. Ini antara benda yang jelas nampak pada orang marah. Dia ada ciri-ciri orang kedekut. Dia ada ciri orang kedekut. Ni bakhil ni. Dan dia ada ciri orang tamak. Tamak haluba dengan harta dunia. Patutnya dia kena tamak pada apa? Akhirat. Ilmu, amal, apa saja yang boleh menolong dan mendorong dia untuk balik ke akhirat dengan keadaan penuh dengan persiapan. Penuh dengan persiapan. Ini menunjukkan apa ni? Tiga ni. Mazmumah. Panjang angan-angan. Sifat mazmumah. Apa nama sifat mazmumah itu? Biasa Makanan. ada, tapi yang Ini email ke saya. Logo makanan. Ustaz. Cinta pada dunia. Cinta pada dunia. Ini cinta pada dunia. Nampak sangat kita masih gila dunia. Pergi haji. Itu lagu tu. Yang version Glory Yun tu kan version asal. Version yang baru tu moga-moga haji kita diterima. Version lirik asal dia tu nampak sangat kita masih gila dunia. Kenapa? Pergi sana shopping macam-macam balik. Kalau bagi hadiah tu tak apalah. Beli emas Mekah, beli kapet Mekah, amboi. Ni yang guru-guru kata nampak sangat kita masih gila dunia. Patutnya malu. Pergi menghadap Allah, pergi Baitullah, pergi tempat Rasul, pun balik shopping gila-gila punya. Tak ubah, tak serupa macam pergi apa, pergi London tu. Melancong. Sama. Tak boleh ya. Apa lagi yang sifat jelas pada dia? Yang dikatakan takbur. Orang marah ni sombong. Dan dia tak sedar dia berada dalam kedudukan marah. Dia sombong. Cinta kemegahan. Ingin terkenal dan masyhur. Dengki. Dendam. Khianat. Dan lalai terhadap Allah. Ini penyakit apa ni? Level takbur
sampai sini. Nampak ni. Sampai sini. Ni semua ni. Ini adalah penyakit apa? Penyakit Semua tu penyakit hati. hati. Mazmumah. Luar penyakit hati tu. Ini penyakit hati. Jadi atas nisbah dia dengan dosa, dia ada dua. Nisbah dengan dosa, satu ni, satu lagi ni, satu ni. Nisbah dengan dosa. Lagi satu yang jelas, dia mudah terdedah. Ada je ruang dia nak buat dosa, ada je peluang dia nak buat dosa. Ada je dia boleh buat ni, dia buat tu. Tapi pada kebaikan dia sangat tidak berpeluang. Dan dia tak nak cipta peluang. Dia tak nak bersama-sama orang yang membuat peluang. Tapi pada kejahatan dia sokong. Bukan saja dia sokong, kadang-kadang dia sama-sama, dia tolong, dia bantu dalam kejahatan. Itu nama dia amarah. Jadi kesimpulannya ulama kata apa? Nafsu amarah ini adalah seburuk-buruk dan sejahat nafsu yang diuraikan oleh ulama tasawuf, dan jika tidak dibagi mengakibatkan, ini akibat dia. Ini nama akibat. Kalau dia buat tak tahu je, ini akan datang akibat ni dia. Dia membawa akibat azab yang sangat pedih. Okey. Ini tadi. Lepas tu kita tengok ciri nafsu yang diulama kata kebanyakan orang awam memiliki nafsu ni. Ingat tak saya dah lukis sorry. Ni. Yang kata Imam Ghazali, orang ada ini ke bawah, dia adalah ahli neraka. Orang yang ada mutmainah ke atas, dia ada harapan untuk menjejaki syurga, tak masuk neraka, tu masuk syurga. Ni borderline ni yang sangat penting. Ni. Tujuan kita belajar ciri-ciri nafsu ni. Kenapa kita belajar? Supaya kita memastikan kita mesti tepat. Kita mesti pantas melihat, pantas berusaha untuk memastikan bahawa kita berada dalam keadaan ni. Kita mesti berada kat sini. Ni. Di atas. Kenapa? Ini adalah zon selamat.
Ini adalah zon tak selamat. Jadi dikenalkan kita ni supaya kita berlonjak, kita berlompat masuk sini. Malangnya, kita tak ada signal tau. Kalau nak boleh nampak kita ada signal. Kita pergi bangun pagi, tengok tangan. Bagi signal. Allah bagi signal. A, amarah. L, lawamah. Ini L, besok L, lusa A, L, A, L, L, A, L. Kau boleh nampak senang. Lepas A, L, naik M, MU, muhimah. Lepas tu naik MUT, mutmainah. Baru lega. Lepas tu maintainkan mutmainah ni. Maintainkan. Kalau boleh naik rodiah. Naik pada rodiah. Ada ustaz saya, dia cakap, dia orang Kelantan. Dia kata apa? Tok kenali tu, dia punya nafsu tu, tahap di mardiah dan rodiah. Dia mardiah, rodiah. Tok kenali yang ulama besar tu. Kita tengok ciri ni, kadang-kadang kita kat lawamah, kadang-kadang kita rasa give up, kita rasa down dengan apa masalah kita kena. Kita dekat amarah. Kita cerita orang dosa, tak rasa bersalah, itu dekat amarah. Kadang-kadang buat dosa kesal pula, itu dekat lawamah. Ini yang ulama kata, inilah dikatakan tak masuk orang awam. Ni. Adakah lawamah ini selamat jika dia pulang kepada Allah? Tidak selamat. Selamat. Jadi usaha dia mestilah dia buat dengan betul, dengan sungguh-sungguh untuk dia keluar daripada amarah, pergi lawamah, pergi muhimah, pergi mutmainah, dan di sana kerja untuk maintainkan nafsu ni pada diri ni pada peringkat mutmainah ni bukan senang, bukan mudah. Waktu tu kena ada bantuan jemaah, kena ada bantuan guru-guru untuk maintain. Apa saja arahan, apa je syllabus yang dia suruh buat, kita buat. Okey, ciri nafsu lawamah ni, dia ada ciri mencela kesalahan diri. Kalau kita biasa dengar, kita kata apa? Kita kata, kesal lah aku buat. Dia kata kesal aku buat dosa ni, kesal aku buat dosa. Kita kata menyesal sungguh aku buat dosa. Itu ada ciri-ciri lawamah. Tapi bulan depan, minggu depan, ulang balik. Bila ulang balik, nama dia ada ciri lawamah. Kalau amarah, dia tak kesal dan dia terus buat dosa. Kalau lawamah, dia kesal tapi buat dosa juga. Cuma beza dia dengan amarah, dia tak kesal. Tapi lawamah, dia mencela kesalahan diri dia. Dia selalu cakap dia banyak dosa, ni. Tetapi setelah bertaubat, selalu mengulangi dosa. Dah taubat, buat balik lagi. Dah taubat, buat lagi. Itu dia lawamah tu. Dah taubat, buat lagi. Dah taubat, buat lagi. Dan dia ada beberapa ciri yang baik lah. Orang lawamah ni berbanding amarah ni sangat jahat. Itu dia kata apa? Dia ada rasa tafakur. Dia kadang-kadang dia cenung. Dia fikir aku ni banyak salah ni. Aku ni banyak dosa ni. Kalau ada sifat itu dalam hati, maknanya dia telah meningkatkan daripada amarah, dia meningkatkan pada lawamah. Tu dulu saya tunjuk slide ni. Yang itu lagi, mana slide ni? Kita tak tahu lagi.
Tengok Ini musuh mu'min. Allah. Sekejap. Ini empat peringkat ni. Jadi, yang kita kata border tadi, sini. Yang kita kata tadi, atas ni selamat, bawah tak selamat. Jadi, perjalanan yang kita dikenaki untuk melakukannya dalam proses bawah ni ialah ke atas. Kita bawa lepas ni. Tak kira diri kita ke apa. Mesti bawa lepas ni. Okey? Lepas ni. Yang mudah nak kenal dekat sini lah. Dekat sini. Apa yang menyebabkan mudah nak kenal yang kita kata tadi kat sini, tengok berdosa. Yang kita kata respon pada berbuat dosa. Ni. Kalau saya tanya, apa respon ni? Amarah tu. Apa respon pada orang yang berdosa dan dia mengetahui dia nafsu amarah? Yang nak menunjukkan dia Tidak misal. Bangga. Tidak misal. Bangga dan tidak kesal. Respon ini. Kalau dosanya yang dibuat oleh manusia tu, dia merasa sangat bangga. Sedar tak dia berada pada nafsu amarah. Kalau sini, Kesal masih ulang lagi. dia kritik. Kesal tapi masih mengulang. Dia kesal. Tapi masih buat. Dia bukan tak kritik, dia marah juga. Tapi masih buat. Kalau dekat sini, Spelling Ustaz, kesal jadi kelas. kesal. Okey. Okey, dua. Yang ni, ni apa? Tak buat dosa tapi hati rindu. Ini rindu. Berhenti dari dosa. Tapi hatinya rindu. Mana teringat nak buat. Tapi tak buat. Itu pun ulama kata masih dikira belum selamat. Masih dikira belum selamat. Jadi yang selamat yang mana? Yang selamat dia adalah mutmainnah. Tadi. Okey. Tengok balik saat tadi. Ni amarah. Kurang-kurangnya datanglah sedikit cela diri.
katalah aku ni jahat, banyak dosa aku ni. Kata dengan ikhlas. Bukan bangga. Bukan jumpa kawan, aku ni jahat tau berdosa. Itu dia bangga dengan dosa dia. Memang dia buat begitu. Kenapa? Dia memiliki amarah. Tapi apa dia patut buat patutnya, dia kena datang ke rasa kesal, berhenti jangan buat, jangan ada rindu-rindu, dan dia mujahadah terus untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya dia jadi mutmainah. Apa target dia? Target dia apabila dia mati, dia digelar hai jiwa tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Okey, tanya siapa kat tangan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ni pasal rindu-rindu tu rindu macam mana Ustaz? Rindu dia teringin nak buat tapi dia tak ada peluang. Dia teringin nak buat. Tapi dia tak ada peluang, sama ada dia dah tua ke, atau dia tak ada duit ke, atau dia takut berdosa ke, tapi ada rasa teringin. Maknanya dia tak ada rasa benci. Tu ulama kata kan. Syekh Omar tu, yang ulama di Yaman ni, dia kata apa? Tanda engkau taubat bila engkau benci dengan maksiat. Dan benar-benar taubat kau benci. Bila nak cerita rasa benci je dulu aku ni. Bila tengok orang buat maksiat, benci, orang sonok. Tapi bila tak benci, rasa sonok, itu ada rasa rindu lah. Walaupun dia berhenti daripada melakukan. Dulu Ustaz Samsul tu yang ajar kat rumah tu, satu kampung Datuk Rahmat tu, dia kata orang rindu ni bahaya. Orang kalau rindu ni bahaya. Dia ada dendam nak buat. Jadi kita minta Allah, macam mana ada satu orang jumpa Sayyidina Osman kan. Dia kata aku ni asyik ulang maksiat sama. Dan Osman kata maknanya kau belum jijik dengan maksiat. Lepas tu kau dekat dia kau buat, kau dekat kau buat, kau tak rasa jijik. Kalau kau masih berulang dengan maksiat yang dosa, terutama dosa yang sama, kau kena minta dengan Allah, kau cakaplah dengan Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah, aku ini jijik dengan dosa. Lihat tu lah. Tak suka, jijik, geli. Lawan jijik, lawan jijik ni adalah rindu lah. Lepas tu orang dulu dia ada satu peribahasa tau. Dia kata anjing kalau dah biasa makan tai, dia dapat makan dia cium jadi. Ini peribahasa yang sangat menghinakan. Maksudnya orang kalau dah biasa buat jahat, dia tak buat jahat besar-besar, kecil pun dia akan buat. Dulu tua yang berjalan. Jadi dia tak takut kena dosa. Dia bila bersalah dia rasa takut. Dan dia kritik, dia tak suka tengok orang buat jahat. Tetapi dalam masa yang sama, dia buat jahat. Walaupun tak suka kejahatan, yang sama dia buat. Itu nama dia lawamah. Lawamah ni dia kesal, dia kritik, dia tak suka, dia takut kena buat salah, dia takut buat salah. Tapi dia buat juga. Dia kritik tapi dia buat juga. 1 sampai 4 inilah perjuangan dia yang sangat payah. Kalau tanpa bantuan Allah, tanpa pimpinan guru, dia akan buat benda-benda yang sangat salah. Okey. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita buat kebaikan kan? Ya. Saya tanya baik, hilang suara. Kalau kita buat kebaikan, kita tunjuk pada keluarga kita. Adakah itu ditandakan kita riak? Dia tunjuk kebaikan ni ada 2. Kalau kita buat kebaikan, kita nak jadikan contoh supaya orang ikut, itu bukan riak. Tapi kalau kita tunjuk, kita bimbang ada rasa riak hati kita, yang paling baik jangan tunjuk. Itu ada 2 ya. Riaknya lah. Itu kebaikan Ustaz. Yelah, kebaikan lah dia ni. Kalau kita buat, kita bimbang hati kita riak, kita buat yang diam. Dan cerita dengan orang. Tapi kalau kita buat, kita rasa kita jaga hati kita, dan kebaikan ini kita buat untuk jadi contoh orang lain ikut, tu okey.
Untuk biar anak-anak dia ikut Ustaz, biar anak ikut cara kita. Biar anak lain, dengan anak lain, dengan orang luar lain. Anak ni kena buat tunjuk dengan dia. Contoh, pada benda kecil-kecil pun, kita bawa dia pergi klinik, kita keluar dekat klinik tu, cakap doktor, terima kasih doktor. Lepas tu suruh dia buat, cakap doktor terima kasih. Supaya dia pandai mengenang budi manusia. Peluang hospital, cakap dengan nurse semua, terima kasih saya nak balik. Kita je cakap, kita yang buat. Bukan maknanya kita riak, kita nak anak kita tengok, inilah budi bahasa yang sepatutnya dia belajar. Okey. Cikgu Cik, sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Boleh tak kita berada pada dua tahap nafsu ni? Berdasarkan kepada jenis dosa. Contohnya dosa A ni kita memang dah benci, kita jijik, kita tak nak buat. Tetapi untuk dosa B ni dosa B ni pula masih ada rindu nak buat. Boleh tak kita berada pada dua-dua tahap? Memang. Dia akan turun naik. Kejap marah, kejap lawamah. Kejap marah, kejap lawamah. Kejap lawamah, kejap menghimah. Turun naik, risau. Kejap masuk lawamah, turun balik lawamah. Lepas tu, semayang banyak, istighfar banyak, mengaji, naik balik lawamah. Dia akan turun naik. Tapi kita minta dengan Allah, biarlah hari kita mati itu, nafsu kita berada paling kurang pada mutmainah. Supaya dia panggil dengan ya ayatun nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Supaya dia panggil itu. Okey. Kita nak sambung nombor 5 kita berhenti sini awak. Ya Ustaz. Berhenti awal sikit. Ada benda saya buat ni sebelum pergi Putrajaya. Okey, pun jauh Ustaz. Jauh. Ni 20 minit je. Setengah jam 20 minit je gitu. Tapi ada benda saya nak buat sekejap sebelum saya berangkat. Pergi Putrajaya. Okey, nanti tak tanda. Okey Ustaz. Ni saya nak ni lah. InsyaAllah. Previous belakang sikit satu slide tu yang tadi yang Ustaz tambah. Okey, kejap. Ni Betul-betul sekejap. Kejap. Kena betulkan kejap. Okey. Dah. Ini satu yang kita buat lagi, nota. Ini satu. Kejap Ustaz, tadi tak sempat tadi. Ni. Yang ni dah buat cantik-cantik tadi Ustaz, tapi bila dah campur tu nak kena pandai squeeze pula semula. Tak apa, tulis balik, ejak balik. Okey. Lepas tu ini. Ni. Ni dua lah yang bertambah. Nanti kita sambung amarah, lawabah. Sambung nanti masuk menghimah. Nanti masuk mutmainah. InsyaAllah. Okey, cukuplah tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Banyak, tak ada.
Mana pilih jaya aku. Tengok belah dia. Juga kerja. Belah dia. Senin. Pesen 9. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bagi-bagikan awal. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ha.